Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syekhah Aida dari SP3. Okay, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang tujuan komunikasi di tempat kerja. Pertama, tujuan komunikasi di tempat kerja adalah dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Kedua, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Dapat komunikasi dengan baik dengan rakan sekerja. Ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja, membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan projek atau tugasan. Selain itu, dapat juga mengeratkan silaturahim antara rakan di tempat kerja, tidak kira agama atau bangsa. Seterusnya, merupakan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu sistem atau jaringan formal menunjukkan bagaimana aktiviti organisasi dibahagikan, dikumpul dan diselaraskan. Ia juga menggambarkan hubungan di antara pelbagai tahap pengurusan dan membentuk struktur ini dan staf melalui carta organisasi. Struktur organisasi juga mempunyai ciri-ciri formal. Organisasi formal meliputi perkaitan antara posisi-posisi yang telah ditetapkan. Dasar dari organisasi formal adalah posisi atau jabatan tersebut. Tujuan besar yang ditentukan dalam perancangan organisasi dibahagi menjadi beban kerja yang lebih mudah ditangani tiap departemen dan individu ke dalam tugas-tugas, kewajipan dan tanggungjawab. Terdapat prosedur, aturan dan kebijakan yang tegas dapat mengatur segala aktiviti dan fungsi setiap jabatan di dalam organisasi. Setiap anggota organisasi tidak diperkenakan mencampurkan urusan peribadi dengan tanggungjawab organisasi. Ini adalah contoh-contoh struktur organisasi formal yang bermula daripada pengarah sehinggalah accountant cost. Ini merupakan contoh struktur organisasi kompleks. Sebagai contoh, saya ambil Yayasan Bangi Bandar Ilmu. Jadi, terdapat 3 struktur organisasi dalam tujuan asas komunikasi di tempat kerja. Pertama, struktur formal, struktur kompleks dan struktur berpusat. Okey, hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan tentang saluran komunikasi formal. Okey, macam yang kita tahu, saluran komunikasi formal ni dia terdiri daripada bawah pengarah pengurusan. Okey, dia ada 3 lah pengarah, iaitu Timbalan Pengarah Pengeluar, Pemasaran dan juga Kewangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pola komunikasi, iaitu ada 2. Okey, komunikasi secara menegak, komunikasi secara mendatar. Okey, seterusnya kita pergi kepada komunikasi ke bawah dulu. Okey, aliran maklumat dari peringkat atasan ke peringkat bawah dalam organisasi, wujud dalam organisasi autokratik dan wujud masalah suka memahami mesej yang ingin disampaikan di pihak atasan. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu maklum balas dari pihak bawahan ke peringkat atasan. Aliran komunikasi diganggu oleh masalah persekitaran. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada rangkaian komunikasi formal. Okey, jadi ini adalah contoh formal rantai. Yang kedua adalah formal order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.